Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada video yang seterusnya. Dalam hari ini kita akan mempelajari tajuk tingkatan 4 KSSM. Daripada pelajaran yang ke-24 unit 2 daripada bidang akhlak Islamiyah yang bertajuk adab terhadap orang kurang upaya. Baiklah, dalam tajuk ini standard pembelajaran, yakni pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid insya-Allah akan dapat: pertama, menyatakan dalil nakli tuntutan beradab terhadap orang kurang upaya. Yang kedua, dapat menerangkan adab terhadap orang kurang upaya. Yang ketiga, dapat merumuskan hikmah beradab terhadap orang kurang upaya. Dan yang terakhir, dapat menyantuni orang kurang upaya secara beradab dan istiqomah. Kita pergi kepada dalil nakli dalam Islam berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-imra'atan kanat fi aqliha syai'un, faqalat ya Rasulullah, inna li ilaika hajatan." Faqala, "Ya umma fulanin, unzuri ayu shikak syi'ti hatta aqdiyalak hajatik." Faqala ma'aha fi ba'di turuk hatta farabat min hajatiha. Riwayat Muslim. Yang bermaksud, seorang wanita yang mempunyai kekurangan pada akalnya berkata, "Wahai Rasulullah, saya memerlukan pertolonganmu dalam sesuatu urusan." Rasulullah bersabda, "Wahai ibu, bagaimana caranya untuk aku membantumu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluangkan masanya sehingga wanita itu dapat menyelesaikan urusannya. Seterusnya kita pergi kepada maksud orang kurang upaya. Apakah yang dimaksudkan dengan orang kurang upaya? Ianya bermaksud seseorang yang tidak mempunyai keupayaan untuk melibatkan diri secara efektif dalam masyarakat dari segi fizikal, mental, intelektual atau panca indera sejak lahir atau selepasnya. Seterusnya, bagaimanakah cara kita menyantuni atau beradab secara benar terhadap orang kurang upaya? Pertama, dari segi ibadah, yakni pertama kita menyediakan kemudahan kepada mereka untuk melakukan ibadah dengan selesa. Yang kedua, membantu mereka dengan memberikan tunjuk ajar mengenai urusan ibadah. Kedua, daripada segi emosi, pertama, memberikan layanan dengan penuh kasih sayang terhadap mereka. Yang kedua, tidak mengejek dan menghina mereka. Seterusnya, dari segi fizikal, pertama, memastikan kemudahan asas yang disediakan untuk mereka tidak disalahgunakan. Yang kedua, menyediakan ruang dan memberikan peluang kepada mereka sesuai dengan keperluan mereka. Seterusnya, apakah hikmah beradab terhadap orang kurang upaya? Pertama, ianya dapat menimbulkan rasa dihargai dalam diri orang kurang upaya kerana mendapat perhatian dan keistimewaan. Kita sedar daripada ta'arif orang kurang upaya tadi, mereka ini adalah orang yang kurang bernasib baik, mempunyai keupayaan tidak seperti mana orang yang mempunyai kesempurnaan fizikal. Jadi kita beradab dengan mereka ini adalah sebagai tanda kita menghargai mereka untuk memberikan perhatian,
dan keprihatinan kita kepada orang yang tidak bernasib baik. Yang kedua, agar kita dapat memupuk sifat kebersamaan terhadap semua golongan masyarakat agar perpaduan dapat diwujudkan. Kita semua adalah sama. Semua manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira sempurna fizikal ataupun tidak sempurna fizikal, kita tetaplah hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Marilah kita bersama-sama saling bantu-membantu, apatah lagi kepada golongan yang mempunyai kekurangan, terutamanya bagi mereka yang sangat memerlukan bantuan daripada kita, yakni orang yang lengkap fizikalnya. Yang ketiga, dapat melahirkan rasa syukur kerana diberikan fizikal dan mental yang sempurna. Apabila kita melihat kekurangan mereka dari segi fizikal, kita akan merasa bersyukur kerana Allah telah menganugerahkan kepada kita kesempurnaan fizikal. Namun, kita jangan memandang rendah kepada orang kurang upaya ini, kerana kalau dari segi statistik penghafaz Al-Quran, kebanyakan penghafaz Al-Quran di seluruh dunia ini adalah mereka yang buta matanya. Jadi kita boleh lihat di situ, mereka buta pada mata sebenar, tapi pada mata hati mereka tidak buta. Bahkan mereka melebihi tahap kemampuan orang yang mampu melihat tapi tidak memanfaatkan kemampuan yang mereka ada. Kita ambil mudah terhadap rezeki atau nikmat yang kita ada. Mungkin pada hari ini kita sedih tidak dapat membeli kasut yang cantik, tapi rasa bersyukurlah dalam diri kita kerana kita masih mempunyai sepasang kaki, walaupun tidak mampu membeli kasut yang berjenama atau mahal dan sebagainya. Bagaimana dengan orang yang tidak bernasib baik, bahkan tidak mempunyai kaki, membeli kasut pun tak dapat, kaki pun tidak ada. Memudahkan orang kurang upaya melakukan urusan harian. Baiklah, kalau kita lihat sekarang ini kemudahan dari segi untuk golongan OKU ini memang sudah ada. Maknanya semuanya sudah prihatin tentang keperluan yang diperlukan kepada orang kurang upaya. Kalau kita pergi mall atau shopping kompleks, kelihatannya sudah disediakan tandas untuk golongan orang kurang upaya, dan di kaki lima juga disediakan laluan untuk mudah bagi OKU yang menaiki kerusi roda untuk mudah bergeraklah. Itu antara maksudnya ada kesadaran lah dalam kalangan penyedia perkhidmatan awam dan sebagainya untuk bukan sahaja memikirkan kemudahan untuk golongan yang mempunyai fizikal yang sempurna, tapi tidak ketinggalan juga kemudahan kepada orang yang kurang upaya. Baiklah, sampai setakat ini sahaja untuk tajuk ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam video pembelajaran yang seterusnya. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe kalau belum subscribe, like dan share channel Imas Media sebagai sokongan terhadap pembuatan video-video pembelajaran dalam channel ini. Terima kasih.